Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, dalam ayat yang kita ni, wa anna lahumut tanawush. Bagaimana mereka nak capai daripada tempat yang jauh. Kata di ulama tadi, annal iman ba'da muayanatil azab la yufid. Beriman setelah ada azab depan mata tidak ada faedah. Tak ada faedah. Sebab apa? Sebab waktu beriman, tuan-tuan apa tahu makna apa iman? Tahu kata iman? Beriman mana kita percaya kepada benda yang kita tak nampak. Itu mana iman. Beriman kepada Allah. Tak pernah kita tengok Tuhan. InsyaAllah, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazira. Orang muka bercahaya, orang beriman boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Allahumma arzuqna, ya Allah, rezekikan kepada kami dapat memandang pada wajahmu ya Rabbal Alamin. Itu nikmat yang paling besar dalam syurga nanti, dapat memandang Allah Azza wa Jalla. Inilah iman kita, ini akidah kita. Golongan Mu'tazilah kata tak boleh tengok Tuhan, kau punya pasal. Aku nak tengok Allah Azza wa Jalla. Ya, ini pegangan Ahlus Sunnah. Maknanya iman itu perkara yang tak nampak. Kalau dah nampak depan orang, tak panggil beriman lah. Saya beriman dah, ada sungguh awak. Mana ada sungguh neraka. Lepas kau tengok neraka, buat iman, buat apa lagi? Maka iman itu benda ghaib. Itulah ujian Allah kepada kita. Kita nak yakin ke tak yakin. Dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara ghaib. Semua rukun iman 6 perkara ghaib. Quran ada tangan saya ni. Itu mushaf. Awak tengok ke Allah Ta'ala turun Quran bagi daripada langit? Malaikat datang jumpa Nabi kau tengok? Tak tengok? Habis? Berimanlah kita. Allahu Akbar. Iman itu semua dengan perkara ghaib. Yang kedua, tadi surah tadi Al-Baqarah ayat 3. Jadi pelajar-pelajar ni kalau kita tak sebut nama ayat nombor tu, dia tanya balik, ustaz tadi tak sebut. Masya-Allah. Barakallahu fikum kepada para pencatat yang sangat bersemangat untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan ini bekalan kita ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa qalu amanna bihi. Mereka kata beriman dah. Tuhan kata bagaimana mereka nak capai iman daripada tempat yang jauh. Soal, dia kata kalaulah akhirat tu jauh, kan? Qila innal akhirah qarib. Akhirat kan dekat. Tuhan kata iqtarabatis sa'atu. Hampir kiamat. Dalam surah Al-Qamar. La'alla as-sa'ata qarib. Surah Asy-Syura. Kiamat tu dekat. Kenapa Tuhan kata ni? Mim makanin ba'id. Daripada tempat yang jauh. Jawab dianya tanda tuan-tuan. Ada beberapa jawapan ni. Panjang sikit ni. Yang pertama dia kata annal madi kal amsid dabir. Benda yang lepas dikira jauh dah. Bila awak jumpa dia semalam, mana berlalu dah dia. Lepas pada semalam, esok, lusa, tulak. Dia kemari dulu dia akan pergi. Akan pergi macam kita naik boat, motorbot ni. Kita tengok selah daun, duduk atas air tu akan pergi makin jauh. Dia kata annal madi kal amsi. Benda tu makin jauh dah. Maknanya dulu atas dunia yang kamu tinggal tu jauh, kamu tak mau beriman. Sekarang ni nak beriman, tak akan mungkin kamu nak capai benda yang sudah jauh. Itu satu. Tapi kiamat tu dekat. Sebab kita nak pergi. Dunia yang kita tinggal makin jauh. Itu maksud dianya mim makanin ba'id. Kiamat tu dekat. Tuhan kata la'alla sa'ata qarib, sebab dia nak datang. Yang kedua, anna zalika qarib, dekat bagi orang yang beriman kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat. Tapi kalau orang tak beriman, jauh. Jauh sebab hati dia tak nak. Orang panggil menjauhkan diri. Jauh hati. Macam budak kahwin 2 orang. Perempuan ni kahwin dengan budak laki-laki ni yang dia tak setuju. Bukan gawe dia, orang Kelantan kata. Gawe ni bukan power dia. Jauh hatilah. Berjalan pun begini, jauh dah. Tapi kalau power dia, Allahu Akbar, macam berlangkas kata orang. Orang tua tengok pun sakit. Serabut mata tengok. Bertepek dua tu mata. Ya. Ini dia panggil. Maknanya qarib, apabila orang tu beriman,
Ba'id bila orang itu tak mau beriman. Jauh. Na'udzubillah. Yang ketiga, annal hikayah yaumal qiyamah. Hikayat ini berlaku kepada hari kiamat. Seolah-olah mereka tu jauh daripada, dicampak daripada jauh. Atas dunia dulu kamu tak beriman. Sekarang ni kamu sudah sampai di tempat yang kamu tak yakin dulu. Yang ketiga. Yang keempat, annahum fil akhirah. Mereka sudah berada di akhirat. Tempat berimannya di dunia jauh. Tuan-tuan tak sempat tulis, tengok rakaman balik. Sebab kita nak habiskan perbincangan 10 tu. Tu baru yang kedua. Saya pindah kepada yang ketiga. Wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Mereka buat tuduhan daripada tempat yang jauh. An haula lam yuhawilul qurba. Mereka tak cuba nak mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Abu Jahal, Abu Lahab, pak cik dia, pak saudara, kalau dia duduk ya, Muhammad, mari rumah pak cik kita minum teh. Orang kampung kata makan teh. Orang Kelantan ni dia makan belaka, makan air, makan kopi, makan rokok dia makan juga. Mari kita makan teh rumah pak cik petani. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam. Biar dia dengar ya. Buka telinga, buka mata, suruh Nabi kita cerita dakwah 10 minit. Beriman Abu Lahab. Tapi setiap kali tengok Nabi, budak ni apa nak buat? Ya, maka mereka tak cuba nak mendekatkan diri kepada kebenaran. Mereka tak cuba nak mendekatkan diri, mendengar apa yang dia kata. Bal kanu kallazi yarmi bil hijarati min bu'din. Seolah-olah orang ni, mereka ni lontar dari batu daripada jauh. Bagi. Itulah kita hari ni. Sama juga dengan orang-orang sekarang ni. Orang-orang yang buat tuduhan kepada orang ni. Kalau dia dengar ya kita kuliah, dan marilah kita kata 3 siri kuliah ya awak tadabbur Quran, insya-Allah tuduhan-tuduhan jahat itu tidak akan dilemparkan. Tuduhan jahat tidak akan dilemparkan. Yang nak lempar ni orang yang tutup kepala, tutup telinga, tutup mata hati, tengok orang ni bukan nak dengar dia kata, dia pangkah semua apa yang kita kata. Walaupun kita baca Quran, baca hadis, tak masuk dalam telinga, tak masuk dalam kepala otak dia, yang masuknya nafsu dia serakah yang sangat jauh jiwa dia daripada orang itu, maka orang ini tak akan dapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Itulah masalah kita. Baik, yang keempat, waqad kafaru bihi min qabl. Tuhan kata tengok, waqad, ayat yang ayat 53, waqad kafaru, mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Tengok akhir ayat. Innahum kanu fi syakkim murib. Mereka dalam keadaan syak, meragui segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sebahagian ulama tafsir kata annasyaka kafirun. Orang yang syak boleh bawa kepada kafir. Ni hak Nabi ni, Nabi ajar. Saya ragulah. Kalau meragui kerana sanak dia lain. Dia tak mahu hak Nabi bawa. Ini bahaya kita. Jadi jangan. Ada orang kata selagi dia tidak engkar, tak kafir lagi. Mana dia syak, dia ragu saja, tapi tak engkar. Kita kata kalau ragu tu dia lagi ke engkar lah tu. Sepatut orang, sebab bila kata syak, munafilil iman. Awak yakin ada Allah Ta'ala? Saya ragulah. Kaifa? Tak boleh. Sebab tu dia panggil makna imam aqdun jazimun. Suatu simpulan dalam hati kita yang jazim, yang putus bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Barulah dia panggil mantap. Sebab itu dalam ucapan saya, ana mengatakan sekarang ni peranan kita mendekatkan muslimin dan muslimat kepada Allah dengan penghayatan kita kepada nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah, serta kita tadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala maqru'ah yang dibaca, dan kita tengok pada ayat Allah Ta'ala manzurah yang dilihat daripada alam ini. Itu cara kita nak mantapkan iman. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi orang yang pening kepala, dia kata ustaz ni macam-macam pula. Kita kata itulah uslub Quran, gaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Kita tadabbur Quran, kita akan tingkatkan iman. Jadi kalau orang syak tak boleh. Sebab iman tu al-iqrar al-jazim, at-tasdiq. Pengakuan, keyakinan yang putus bahawa Allah Ta'ala wujud. Dia tak boleh dia panggil taklid dalam masalah iman tu. Ada perbincangan panjang para ulama. Sehingga dia kata kalau orang tanya dia, awak beriman? Beriman.
Mu tahu mana ada Tuhan? Ayah aku kata. Tak boleh. Tak boleh ayah kata. Aku kata ada Tuhan. Mana dalil? Ada makhluk. Cukup. Tapi kata, orang kata ada Tuhan. Saya kata, lah. Itu dia panggil tidak mantap. Tidak jazim. InsyaAllah kita bincang pula dalam bab iman. Saya ada satu buku yang saya terjemah. Nama dia Rukun Iman. Tuan-tuan menarik buku ni insyaAllah. Dan satu masa kita akan baca. Masa kata orang ilmu yang nak dibelajar, al-umru qasir wal ilmu kathir. Kata di ulama, al-umru qasir, umur pendek, ilmunya banyak nak belajar. Kita kena kejar masa. Jangan tunggu masa. Yang kelima, wahila bainahum wa ma yashtahun. Wahila bainahum wa bainama yashtahun. Tengok ayat kita. Wahila bainahum. Ayat 54. Dan disekatlah di antara mereka dengan iman yang mereka nak beriman. Nak beriman apa lagi pada waktu itu sudah tamat tempoh. Cerita yang sangat, kata orang, sangat menyentuh perasaan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni seorang sahabat yang sangat ikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, banyak kali dah saya ulang cerita Ibnu Umar ni dalam hikayat fiqhiyah. Tuan-tuan tengok dalam siri hikayat fiqh, cari, kenali Ibnu Umar. Satu hari Ibnu Umar syariba ma'an baridan fabaka. Satu hari Ibnu Umar minum air sejuk. Air sejuk tak ada peti zaman tu. Air sejuk ni air yang dia letak dalam bekah, dia panggil qirbah. Letak dalam tu dia supaya sejuk. Dia minum, dia menangis. Tuan-tuan yang minum air dalam peti, macam-macam campuran lagi, koktel lah, apa benda, tak pernah menangis kita. Ibnu Umar minum air biasa pun menangis. Fashtadda buka'uhu, menangis sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Faqila lahu, orang tanya Ibnu Umar, ma yubki, kenapa tuan menangis? Faqal zakartu ayatan fi kitabillah. Aku teringat ketika minum air ni, aku teringat kepada ayat Allah Ta'ala, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Ketika di akhirat esok mereka disekat, dihalang daripada apa yang dikehendaki oleh nafsu mereka. Fa'araftu, ketika itu aku faham bahawa ahli neraka dan yang panas, la yashtahuna illal ma'al barid. Mereka tak nak, mereka tak ingin, mereka tak bercita-cita nak kecuali nak minum air sejuk. Dia membaca ayat Quran, wa qala Allah azza wa jalla an afidu alaina minal ma'. Malaikat penjaga neraka, bagilah kami nak minum air, bagilah kami minum air. Dalam suratul Araf ayat 50, maka Ibnu Umar menangis, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Mereka akan terhalang daripada mereka apa yang mereka nak. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita belum terhalang. Ada yang sudah dihalang. Dulu kita nak makan apa saja, bismillah ya. Nak makan daging, nak makan manis, nak makan masin, semua boleh. Sekarang ni sudah banyak senarai-senarai menu yang terpaksa dipotong. Nak makan masin, darah tinggi dah mula. Nak makan manis, kencing manis dah mari. Nak makan itu, banyak halangan-halangan sudah ada. Kita baca ayat Quran ni, biarlah kita menangis. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Ketika terhalang mereka daripada apa yang mereka inginkan. Belum mati, kita sudah terhalang banyak perkara. Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah? Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan hati kita kotor? Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan kita tidak betul-betul bertaubat, suci hati kita daripada segala dosa dan maksiat? Baca ayat Quran ni, tulis besar-besar, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Ibnu Umar menangis ketika minum air sejuk. Kita ambil air sejuk, kita fikir, bagaimana aku satu saat nanti aku terhalang daripada minum. Tahu so gimana? Masuk hospital ya, banyak dah halang. Mana nak lalu makan, semuanya tawar belaka, tak cukup garam. Itu dah mula kita. Allahu Akbar. Inilah dia panggil ilmu tadabbur Quran. Bagaimana para ulama salafus salih yang hati bersih, baca Quran, minum air, teringat kepada ahli neraka, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Kita tak pernah fikir benda-benda macam ni. Allahu Akbar.
Inilah dia panggil ilmu tadabbur Quran. Ilmu nak ketuk, nak cuit hati kita supaya sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang keenam. Wahila bainahum wa bainama yashtahun. Terhalangnya apa yang kita nak. Kata ulama tadabbur, anna mufaraqatal mushtahayat min a'zamil uqubat. Terhalangnya kita daripada kehendak yang kita nak nafsu ini termasuk dalam penyiksaan bagi seorang manusia. Allahu Akbar. Tak usah kata apalah tuan-tuan yang sudah melalui jalan ni, jalan Covid ni. Nah, bagaimana tuan 10 hari dipakai glamping? Bagaimana? Duduk di mana? Di rumah. Dalam rumah sendiri. Dikurung dalam bilik sendiri. Tak boleh campur dengan anak dengan isteri. Ibu tak boleh tengok, tak boleh nak dukung anak kecil. Apa kamu rasa? Stres. Berasa macam-macam dah. Okay. Itu baru di rumah. Kuarantin di rumah. Na'udzubillah, bagaimana orang kena kuarantin dalam penjara? Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Bagaimana di saat orang duduk dalam neraka yang begitu dahsyat? Wahila bainahum wa bainama yashtahun. Orang yang terhalang daripada kegemaran dia sudah dikira azab. Bagaimana orang yang memang diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab maksiat? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang ketujuh, fi qauli ta'ala kama fu'ila bi asyaihim, sebagaimana Allah Ta'ala kata aku telah lakukan kepada orang dulu daripada kamu. Ulama tadabbur kata ayat ini dalil kepada isti'malul qiyas. Kita boleh menggunakan qiyas sebagai satu hujah dalam agama ini. Sebab itu kalau kita belajar fiqh, dia panggil undang-undang syariat ini ada 4 sumber. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga al-ijma', yang keempat al-qiyas. Tengok Allah Ta'ala ajar kepada kita kama fu'ila bi, sebagaimana orang yang dulu daripada mereka telah diperlakukan sedemikian. Alhamdulillah. Yang ke-8, ayat yang sama lagi, kama fu'ila bi asyaihim, sebagaimana dilakukan kepada orang dulu, al-isyaratu ilal i'tibar biman mada wa sabaq. Ambillah i'tibar, ambillah pengajaran daripada orang-orang yang dulu. Yang buruk, yang baik. Yang baik, tengok orang ni Masya Allah, kebaikan yang dia buat tak mati walaupun Tuhan sudah mati. Orang lalu ni siapa ni? Masjid Fulan. Ini Fulan, jasa-jasa dia, kebaikan yang dia buat tak mati walaupun Tuhan sudah mati. Yang kita bimbang tuan-tuan, ni siapa dia ni? Celaka menatai tu ni buat. Allahu Akbar. Semua orang lalu kat kubur dia, bukan nak doa, masing-masing menyumpah. Masing-masing menyumpah, sumpah seranah kata orang. Na'udzubillah. Jadi kita ambillah iktibar dengan orang yang terdahulu daripada kita, yang baik, yang buruk. Yang baik dijadikan panduan, yang buruk dijadikan sempadan. Kepada kata di ahli-ahli bahasa. Baiklah, yang kesembilan, wa anna lahumut tanawushu min bakamin ba'id. Bagaimana mereka nak ambil benda yang sudah jauh? Ulama bahasa kata ni, kita tadabbur dari sudut bahasa, tamsilun li talabi ma la yakun. Gambaran mencari sesuatu yang mungkin, yang tak mungkin nak dapat. Tak mungkin. Tak ada manfaat lagi. Dia beriman di saat sudah tutup pintu beriman. Bertaubat di saat sudah tutup pintu tersebut. Sama jugalah. Macam kita lah juga. Anak-anak kita habis peperiksaan, waktu belum periksa tidur, orang suruh belajar lari, orang PDPR dia buka video, buka 5 minit masuk kelas, yang lain duduk main game. Waktu habis periksa apa nak buat? Mak, ayah minta maaf. Saya menyesal. Nah, semua saya dapat K panggil. Yang gagal ni apa dia? D tolak belaka, kita nak kata apa? E. Apa nak buat? Lama mak dia kata jauh dah lah jaraknya. Waktu tuition sudah lepas, waktu mulang kaji sudah lepas. Sekarang ni waktu engkau semua sekarang sudah melepas. Allahu Akbar. Itu dia panggil tamsil. Allah Ta'ala buat gambaran benda yang tak mungkin undur balik. Min makanin ba'id. Sebab tu dia ba'id ni, tuan-tuan kena tengok. Kalau kata ba'udah, jauh. Allah guna kata ba'id. Dia baca dia kena panjang. Min makanin ba'id. Maknanya jarak yang sangat jauh. Tak mungkin nak undur balik ke belakang. Itu bahasa Al-Quran.
Kan? Cara baca ayat dia pun kita nampak jauhnya kita, masya-Allah. Yang terakhir, yang terakhir dia kata apa ni? Itu dia panggil tamsil yang pertama. Yang kedua, waqad kafaru bihi min qablu wa yakdhifuna min makanin ba'id. Ini yakdhif makanin ba'id, tamsil li halihim. Allah Ta'ala buat gambaran dengan keadaan mereka. Keadaan mereka tu bila duduk dengan jarak yang jauh, dia panggil tamsil sekali lagi. Yang tadi, wa anna lahumut tanawush, tamsil dengan apa yang mereka nak. Apa yang mereka nak? Mereka nak balik ke dunia. Tak mungkin. Wa yakdhifuna bil min makan baik tamsilan di halihim syubbihu bihalin. Kan? Dibandingkan keadaan orang yang buat tuduhan melulu ni seperti orang yang lontar memanah satu benda dalam gelap, tak tahu mana target tak tahu, pakai lontar. La yusibu, tak akan kena sama sekali. Ni tengok tuan-tuan, ayat yang ke atas, wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id, itu gambaran lakonan kepada orang yang menuntut mencari benda yang tak mungkin nak boleh. Oh, jauh ni. Yang ni pula wa yakdhifuna bil ghaib min makanin ba'id. Mereka lontar daripada tempat jauh, dahlah tempat jauh, tak nampak pula depan. Maknanya perangai orang kafir dulu, dia tuduh Nabi macam-macam. Perangai orang kita sekarang ni pula, tuduh kepada orang yang kita tak suka macam-macam. Tuduhan tu tuduhan dalam gelap, tuduhan jarak jauh, tak akan kena target. Wallahu a'lam. Ayat Quran ni makin kita kaji tuan-tuan, makin kita terasa bagaimana nikmatnya, bagaimana dalamnya, bagaimana latifah, mana halus kesenian ayat itu, sampai peringkat dua ni dibahas oleh ulama. Anna lahumut tanawush, itu gambaran kepada apa yang mereka nak. Wa yakdhifuna bil ghaib, gambaran kepada tuduhan jahat yang mereka buat. Subhanakallahumma hamdika. Maha suci Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Kalam Allah, inilah kalam Allah. Bila kita baca makin tinggi perjalanan. Semalam saya buat analogi yang baru pula. Dia kata orang yang baca Quran ini tanpa kajian seperti orang yang berenang di permukaan air tak selam ke dalam. Tadi kita bandingin buah tamar, makin dimakan makin dikunyah makin dimanis. Yang ni pula orang yang pergi ke laut, dia tak masuk dalam air, tak pakai cermin mata, orang panggil apa ni, snorkeling. Tak tengok, tak nampak apa dalam. Nampak apa? Nampak siapa ke atas, nampak air berombak, itu je. Jadi rugi tuan-tuan. Bila kita dah masuk Quran di tangan kita, biarlah Quran dalam hati kita. Quran ada di apa ni, di mata kita, biarlah Quran masuk ke dalam minda kita. Alhamdulillah. Marilah kita jadi penyelam yang cerdik, bawa alat-alat penyelam, dan jangan duduk di permukaan, kita tengok di bawah. Masya-Allah, dunia lain di dalam laut. Jadi bila kita masuk dalam Quran, barulah kita terasa inilah kalamur Rabb, itulah mukjizat al-khalidah. Baik, pada pagi ni, pagi Jumaat yang mulia, pagi Jumaat yang mulia ni 10 hari bulan 12 2021, bersama dengan 5 Jumadil Ula 1443, khatamlah kita surah Saba. Sebanyak 14 siri kuliah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kepahaman yang baik dan beramal dengan apa yang kita belajar. Dan Allah jadikan Quran ini sebagai rabi'a qulubina, penenang hati kami, panduan kepada hidup kami, memandu kita di dunia dan memandu kita ke akhirat kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah dalam siri